Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dihormati lagi dikasih sekalian, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah taala memberi kelapangan dan kesempatan kepada kita dapat kita menyambung kembali kuliah kita yang terhenti lebih kurang 4 hari, iaitu hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis dan hari Jumaat hari ini. 4 hari lama. 4 hari ni lama bagi kita yang cetik amal ibadah yang kurang pahala adalah jumlah hari yang begitu lama. Namun kita amat mengharapkan kepada Allah Ta'ala dengan penantian kita ini tetap Allah Ta'ala memberi ganjaran kepada kita, kerana kita merasa bahawa hari-hari itu merupakan hari yang mengalami kerugian yang begitu besarnya kepada kita, disebabkan bukan kerana kita tak nak belajar, oleh kerana ada kekangan masa yang menyebabkan kita tidak dapat mengadakan kuliah. Dan pada malam ini kuliah kita tidak dapat kita sambung, iaitu membaca hadis 40 kerana kitabnya tertinggal di pejabat. Saya bawa kitab tadi untuk study di sana, kemudian tertinggal di pejabat. Jadi pada malam ini, untuk tidak mengecewakan murid-murid kita di luar sana, saya memaksa diri saya juga untuk menyampaikan kuliah umum. Kuliah umum pada malam ini dengan tajuknya, adakah orang mati dia mengetahui yang dia telah mati? Apa aja soalan? Adakah orang mati mengetahui yang dia sudah pun mati? Faham? Faham ke tidak soalan ni? Tak. Okey, kakakku di luar sana tolong bagi respon. Faham ke tidak tajuk pengajian kita pada malam ini, iaitu adakah orang mati memahami ataupun menyadari ataupun tahu yang dia telah mati? Tak. Kena faham dulu. Kalau tak faham tajuk, mana mungkin kita boleh bicara isi kandungan yang seterusnya. Okey, faham. Kak Rohana faham. Okey, Kak Nur Mazian faham tak? Kak Saudah faham ke tidak tajuk tu? Okey, cuba saya nak tengok respon. Kak Nur Mazian faham, insya-Allah. Kak Saudah faham juga. Lagi. Faham. Okey. Kak Asnah faham. Nurul Izzah faham. Kak Kharijah faham. Kak Ainum faham. Kak Rahimah faham. Okey, kalau faham kita boleh teruskan. Okey, dia kata, adakah orang yang mati itu tahu yang dia telah pun mati? Dia tahu ke tidak? Orang yang mati itu tahu ke tidak dia mati? Tak tahu. Sebelum saya menjawab soalan itu, marilah sama-sama kita merenungi sepotong ayat menjadi satu peringatan kepada kita semua. Ayat yang terdapat dalam ayat yang terdapat dalam juzuk yang keempat, surah Al-Imran, ayat yang tak ingat, tapi muka surat 74. 185. Ayat yang ke-185. Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut.
kullu nafsin, setiap jiwa, setiap manusia, setiap diri, setiap orang, dha'iqatul maut, pasti akan merasai kematian. Kakakku Halijah, abangku Rashid, sebut kata orang, manusia, jin dan semuanya, mereka ini tetap akan mati. Tak tahu bila. Bila kematian itu berlaku tak tahu. Tetapi Allah Ta'ala memberitahu dalam ayat ini, tetap kematian itu akan menjelma kepada setiap orang. Jadi soal bila mati itu bukan perkara yang penting bagi kita untuk kita bahaskan. Yang paling penting bagi kita ialah mencari bekalan amal sebanyak mungkin, Kak Syida. Kak Syida, yang paling penting bagi kita berbekal, mencari bekalan sebanyak mungkin. Ustaz Mas'ud, kena cari bekal sebanyak mungkin. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Allah Ta'ala kata, dan sesungguhnya kamu akan disempurnakan balasan. Bila? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Bila Allah Ta'ala janji untuk memberi balasan ni Kak Salimah, iaitu hari kiamat. Dalam dunia ni Allah Ta'ala tak janji pun nak balas. Sebab itu kalau kita buat benda baik, Allah Ta'ala tak balas kita dengan baik pun memang iyalah. Betul lah, sebab Allah Ta'ala kata bila balasan ini dibuat di akhirat nanti. Kadang-kalanya Allah Ta'ala beri keseronokan kepada kita sewaktu kita hidup dalam dunia. Itu bukan balasan yang sebenar-benar balasan, tak. Itu cuma Allah Ta'ala nak memberi rasa kepada kita sikit je. Mudah-mudahan kamu rasa bagaimana seronoknya apa yang kamu peroleh sekarang. Kamu kena tongkok tambah, kena memperbanyakkan amal ibadah lagi. Memastikan kamu akan diberi balasan yang amat terbaik di akhirat nanti. Faman zuhziha 'anil nar, Allah Ta'ala kata sesiapa yang dijauhkan dia daripada neraka. Faman zuhziha 'anil nar, sesiapa yang dijauhkan dia daripada neraka, wa udkhilal jannah, dan Allah Ta'ala memasukkan dia ke dalam syurga, faqad faz, maka sesungguhnya orang inilah orang yang sebenar-benar berjaya. Kak Salimah, kakakku Salihah, siapa dia orang yang sebenar-benar berjaya? Orang yang rumah dia besar, orang yang harta kekayaan dia banyak, orang yang bini dia comel? Tak, bukan. Orang yang sebenar-benar berjaya ialah orang yang Allah Ta'ala jauhkan dia daripada neraka dan Allah masukkan dia dalam syurga. Itu sebenarnya orang yang berjaya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kak Zuraida, Allah Ta'ala sebut di ujung ayat ini, Allah Ta'ala kata wa mal hayatud dunya, dan tidak ada kehidupan dunia yang kamu alami sekarang, yang kamu ada sekarang ni, yang kamu menikmati sekarang, yang kamu peroleh sekarang ni, kehidupan dunia. Allah Ta'ala beritahu dalam ayat ini, ingat baik-baik, tidak ada kehidupan dunia yang kamu kecapi ini illa mata'ul ghurur, kecuali dia merupakan kesenangan yang memperdayakan. Dek, apa maksud kesenangan yang memperdayakan? Macam adik lah, main kereta remote 2 hari, kosong. Mana tempat Ahok seronok ya? Kak Nur Hayati, kita rasa seronok sangat boleh makan. Kita rasa seronok sangat boleh berjalan. Apabila kita berjalan, habis keseronokan kita. Ya datang pula kesusahan. Ya datang pula penderitaan. Dia datang pula macam-macam benda yang menimbulkan keserabutan kita. Sini boleh? Allah Ta'ala menerangkan kepada kita, ingat baik-baik. Kehidupan dunia yang kamu lalui sekarang ini, dia merupakan kesenangan yang memperdayakan. Kesenangan yang menipu dayakan kamu. Kalau kamu seorang yang bodoh, kamu akan ditipu daya oleh dunia. Kalau kamu seorang yang cerdik, dengan dunia yang kamu peroleh sekarang, kamu menggunakan dunia itu untuk menjadikan kamu seorang yang terbaik, untuk menjadikan kamu seorang yang banyak amal, untuk menjadikan kamu seorang yang
berhak memperolehi syurga. Syurga. Tak dengar suara ustaz? Ya, sekat-sekat sikit. Sekat-sekat bukan tak dengar kak, sekat-sekat. Apabila tersekat itu problem lain. Okey kak. Dengar dah. Nah. Dengar. Paman. Belum jawab lagi soalan tadi. Dia kata adakah orang yang mati itu tahu yang dia telah pun mati? Maka jawabnya, orang yang mati di peringkat permulaannya Abang Man, dia tidak mengetahui, dia tidak menyadari dan dia tidak merasai bahawa dia telah pun mati. Abang Man, mana-mana orang mati, pada waktu berlaku kematian dia tak tahu dia mati. Tetapi pada waktu itu, dia merasai seolah-olah dia sedang bermimpi. Kak Salimah, orang mati dia tak tahu dia mati. Tetapi pada waktu dia mati itu, dia merasai seolah-olah dia sedang bermimpi. Dia mimpi mati. Dia mimpi mati. Dia mimpi orang ramai datang menangis. Di kepala dia menangis. Di bahagian tengah badan dia menangis. Di bahagian kaki dia. Dia bermimpi ada orang baca Quran. Dia bermimpi ada orang pasang kemiang. Dia bermimpi kemudian orang memandikan dia. Kemudian dia bermimpi orang mengkapankan dia. Kemudian dia bermimpi orang menyembahyangkan salat jenazah kepada dia. Kemudian dia bermimpi orang menurunkan mayat dia masuk dalam kubur. Dia mimpi. Jadi apabila dia bermimpi, dia merasai semua itu seolah-olah dia mati. Dia mimpi dia mati. Maka di saat dia ditimbus dengan tanah, dia pun menangis. Dia menangis, dia mimpi ni. Dia mimpi, dia menangis. Dia menangis dengan teresak-esak. Dengan tangisan yang amat kuat sebab takut. Takutlah mimpi mati ni takut. Sedangkan dengan tangisan yang begitu kuat, tidak ada seorang pun di kalangan keluarga dia yang terdekat mendengari. Tak ada seorang pun muncul. Tak ada seorang pun datang berada di sisi dia. Dalam suasana bermimpi begitu, selang beberapa ketika, setelah mana dia tahu dalam mimpi dia telah pun dibawa masuk dalam tanah, dan tanah pun sudah ditimbus dan apabila dia berada dalam tanah, sejurus kemudian Allah Ta'ala mengembalikan ruh dia. Allah Ta'ala pun datang ruh kepada dia. Nak sampai kepada peringkat dia sedar daripada mimpi ni. Jadi apabila Allah Ta'ala datangkan ruh kepada dia, maka di saat itu dia pun membuka mata dia. Setelah mana dia membuka mata, maka dia pun bangun daripada tidur. Dalam keadaan dalam kubur ni, dalam kubur Kak Zainab. Kalau kita fikir macam mana dia boleh bangun sedangkan kubur ni dia sempit, kemudian tutup dengan long pula. Macam mana dia boleh bangun? Kita jangan bertanya. Sebab ini urusan Allah Ta'ala. Yang keduanya, orang mati dia berada di alam yang lain. Alam apa nama dia? Alam barzakh. Kita ni alam dunia. Orang mati dia berada di alam kubur yang dinamakan juga alam barzakh. Jadi pada waktu itu Allah Ta'ala datangkan roh. Jadi setelah mana roh ada pada jasad dia, maka pada waktu itu dia sedar. Dia sedar, dia buka mata dia, kemudian dia bangun. Setelah mana dia bangun, maka dia rasa seronok. Seronoknya aku, takutnya tadi mimpi mati. Jadi baru dia merasakan sekarang, rupanya aku tak mati. Hak tadi itu adalah aku mimpi mati. Jadi apabila dia rasa seronok, dia rasa suka, dia rasa gembira, di mana mimpi tadi itu adalah mimpi buruk yang amat menakutkan dia, maka pada waktu itu dia mula meraba tubuh badan dia. Dan dia sedar kan? Dia sedar, dia merasai bahawa mimpi tadi adalah mimpi. Sekarang dia merasai, dia sudah pun sedar, kemudian raba tubuh dia. Setelah mana dia meraba tubuh badan dia, dia tidak menemui apa-apa kecuali kain kapan.
Dia menemui tubuh badan dia sudah pun dibalut dengan kain kafan. Sambil dia bertanya dan terpegun. Dia kata, pergi mana baju aku? Tadi aku pakai baju. Pergi mana seluar aku? Tadi aku pakai seluar. Kalau orang perempuan yang menutup aurat, pergi mana kain tudung aku? Tadi aku pakai kain tudung. Kalau orang lelaki yang pakai kopiah, yang katanya mana kopiah aku sekarang tak ada. Botok cing padaku. Ya Allah Rabbi. Lalu pada waktu itu tiba-tiba dia terhidung bau tanah. Dia terhidung bau tanah yang begitu kuat. Sebab dia berada dalam tanah. Jadi apabila dia terhidung bau tanah yang begitu kuat, lalu dia pun menjerit dengan jeritan yang amat kuat. Di manakah aku sekarang? Tempat apakah ini? Kenapa bau tanah ini begitu kuat sekali? Sedangkan rumah aku tak pernah pun mengeluarkan bau tanah yang sekuat ini. Maka setelah mana dia memekik, menjerit, meraung dan bertanya di mana, barulah dia mengetahui bahawa sekarang ini aku telah mati. Baru orang mati itu tahu yang dia mati. Jadi pada waktu itu orang yang berada di atas daratan sudah pun meninggalkan kubur. Jadi apabila dia tahu yang dia telah mati, sekali lagi dia meraung tangisan, memekik dengan suara yang kuat, menjerit sambil memanggil orang-orang yang terdekat dengan dia. Mula-mula sekali dia panggil siapa dia? Mak dia dulu. Anak ni apabila dia terkepit, dia tersepit, ibu dulu dia akan panggil. Mak di mana? Mak di mana? Mak di mana? Kalau orang luar panggil mak, orang Kelantan panggil mek sambil menangis. Kemudian mek tidak menyaut panggilan, dipanggil pula nama ayah. Ayah, tidak disautnya. Kalau perempuan yang meninggal, dia panggil tu laki dia, abangku, darlingku. Dia sebut macam-macam. Dia kan? Sebut nama anak dia. Semua anak dia disebut. Tidak disautnya panggilan. Disebut pula dengan nama rakan-rakan dia. Nama kawan-kawan dia. Nama orang yang bahasa dengan dia. Disebut semua sekali. Semua panggilan nama-nama itu tidak sekali-kali menyaut. Maka pada waktu itu, mana-mana orang yang sebelum ini lupa kepada Allah Ta'ala. Ingat? Kalau waktu dia hidup dalam dunia dia lupa, tak ingat kepada Allah Ta'ala. Maka saat dan ketika itu baru dia teringat kepada Allah Ta'ala. Saat dan ketika itu baru dia teringat kepada Allah Ta'ala. Sebab itu dia kata mana-mana ni. Yang Quran kata, Nurul Izzah, apabila orang tu mati tu, dia teringat, dia minta dengan Allah Ta'ala, farji'na na'mal salihan inna mukinu. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah kamu hantar aku semula ke dunia. Aku nak beramal dengan amalan yang baik dah. Ya Allah, aku tak nak lagi tinggal semayang. Aku nak keluar zakat dah ya Allah. Aku nak puasa dah ya Allah. Aku tak nak lagi dedak aurat ya Allah. Dia sebut belaka. Benda-benda berbentuk kebaikan dia nak buat dah. Ketika mana? Ketika dia mati. Mana ketika dia mati, setelah mana dipanggil semua nama-nama orang yang menjadi sebutan dia sebelum kematian, tidak disahutnya. Maka dia tahu orang ni tak pakai hijau seorang rambut. Orang ni tak boleh diharap seorang rambut kecuali Allah Ta'ala. Maka pada waktu itu dia mula memanggil Allah Ta'ala. Dia mula menyebut nama Allah. Mula dia merayu, mengadu kepada Allah dan bermohon kepada Allah, ya Allah, ampunlah dosaku ya Allah, ampunlah kesalahan aku ya Allah, janganlah kamu mengambil salah terhadap aku. Dia sebut belaka. Sebut dah apa-apa kepada Allah Ta'ala, menunjukkan dia ni nak jadi baik dah. Maka pada waktu itu, dalam keadaan dia menangis dengan tangisan yang teramat takut sekali. Oleh kerana terlalu takut. Tak boleh nak gambarkan bagaimana suara orang menangis dalam keadaan takut. Mengharapkan Allah Ta'ala ampun dosa dia. Allah tak akan ampun. Pada waktu itu, tidak ada lagi ruang untuk memberi keampunan kepadamu. Kecuali sebelum mati, ada benda-benda baik yang kamu lakukan. Ataupun ada orang di kalangan orang yang hidup yang memohon keampunan kepada Allah Ta'ala. Pada waktu itu barangkali Allah Ta'ala ampun. Jadi Kak Zainab,
pada waktu inilah orang-orang mati menyesal kalau dia tidak berkawan dengan orang baik. Orang mati akan menyesal kalau dia tidak berkawan dengan orang-orang yang baik. Sebab itu hidup kita dalam dunia ini, tolong ramaikan orang-orang baik. Orang perempuan. Orang perempuan terutamanya. Tolong ramaikan rakan-rakan kamu di kalangan orang-orang yang baik. Sebab mereka inilah akan menolong kamu saat kamu berhadapan dengan kesiksaan di alam kubur, apatah lagi alam yang seterusnya. Baik. Pada waktu itu manusia terbagi kepada dua. Andai kata si mati itu orang yang beriman, maka bagaimana keadaan? Dia kata, andai kata si mati itu adalah orang yang baik, ataupun orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, maka datang malaikat. Pada waktu itu datang dua malaikat yang bernama muka nakir. Jadi orang di daratan ni sudah balik dah. Orang di daratan sudah balik. Maka waktu itu malaikat muka dan nakir ini muncul. Oleh kerana si mati ini adalah orang yang beriman, maka kedatangan malaikat muka nakir ini dalam gambaran, dalam rupa bentuk yang begitu mengerikan. Yang begitu mengembirakan. Malaikat ini comel secomel-comelnya. Kenapa? Kerana si mati ini orang baik. Jadi malaikat dalam wajah yang tersenyum, malaikat akan menemui dia. Malaikat ini memberi ketenangan kepada dia. Malaikat ini menghiburkan dia. Malaikat ini memberi layanan yang teristimewa. Layanan yang terbaik kepada si mati ini. Soal jawab pun begitu lembut. Ya Allah Rabbi, seronoknya kita. Seronok. Bagaimana gambaran kita? Contoh kadang dalam keadaan kita cemas. Bila kita cemas, tiba-tiba kita bertemu dengan rakan kita yang kenal, yang kita dulu merupakan seorang baik. Lalu dia bercakap dengan kita, tak apa, awak jangan risau, saya akan tolong awak, saya akan bantu awak, saya akan teman awak. Ya Allah Rabbi, tidak ada gambaran yang dapat kita gambarkan betapa seronoknya kita itu dalam dunia. Ni dalam kubur ni, malaikat muka nakir yang begitu bengis, tiba-tiba berubah wajah dia menjadi wajah yang comel, wajah yang menenangkan, wajah yang menyeronokkan, yang sanggup menjadi teman yang terbaik kepada si mati. Ya Allah Rabbi, seronoknya, memang seronok. Andai kata si mati itu adalah orang yang baik. Tolong kami air suam kepada Abah. Habislah. Baik, apakala jika si mati itu adalah seorang yang jahat? Bagaimana pula Kak Zainab? Seandainya si mati ini adalah orang yang jahat. Bagaimana gambaran? Andai kata si mati ini adalah seorang yang jahat. Baik, dia kata jika si mati ini adalah orang yang jahat, maka malaikat muka nakir muncul dalam keadaan wajahnya yang cukup bengis. Memang dia bengis. Muka nakir ni dia bengis. Sama juga dengan penjaga neraka. Malik Zabaniah ni bengis, tak pernah senyum ke orang. Tetapi bagi muka nakir ini, dia tengok orang. Andai kata si mati itu yang baik, maka wajah dia bertukar menjadi riang dan gembira, serta tenang, suka bagi orang yang melihatnya. Bagi si mati ini orang yang jahat, maka gambaran muka nakir ini dalam gambaran yang begitu bengis, yang begitu menakutkan, banyak kali menakut ni. Bukan takut sikit-sikit lah, takut yang cukup-cukup menakutkan. Kemudian muka nakir ini akan menyeksa demi menyeksa si mati ini sesuai dengan kejahatan, sesuai dengan keburukan yang dilakukan oleh si mati ini. Oleh yang demikian, rakan-rakanku, kakakku yang ku kasih sekalian, ingat, sebab itulah kita seharusnya takut. Apabila sebut kata kematian, kita seharusnya takut. Dan apabila kita takut, kita mesti berusaha untuk melakukan apa yang Allah Ta'ala suruh, meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Barulah lawan kepada ketakutan itu mana kesukaan. Jadi bila kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh,
sudah tentu kita akan disukakan oleh para malaikat. Sudah tentu kita akan dihiburkan oleh para malaikat. Sudah tentu kita akan bergembira. Kita akan rasa ketenangan dengan setenang-tenangnya. Al-Bazzar meriwayatkan dalam kitab La'ali Masnunah. Dia kata bahawa jika seorang meninggal dunia, ketika orang ramai sibuk dengan persiapan kain kafannya dan persiapan untuk mengkebumikannya, maka tiba-tiba pada waktu itu disebut oleh Bazzar. Bazzar kata saat orang ramai sedang sibuk membuat persiapan kain kafan, tengah potong kain kafan dia, membuat persiapan untuk mandi dia, membuat persiapan pada waktu itu. Mana belum lagi diusungkan mayat lagi. Mana ketika itu baru tengah buat persiapan untuk peralatan bagi mengkafankan mayat dan peralatan untuk memandikan mayat. Di waktu itu muncul seorang yang sangat comel. Seorang yang tampan. Ya Allah Rabbi, comelnya orang ni. Orang ni tiba di rumah si mati. Kemudian orang ni berdiri di kepala mayat. Mayat tu ada duduk atas tilam tu. Orang duduk tuduh mayat. Ramai-ramai orang kita kan duduk ngaji Quran dulu. Imam Fikri, Ustaz Fikri, kan? Kadang-kadang ada yang berdoa. Macam-macam orang buat, kan? Pada waktu tu. Jadi pada waktu tu seorang yang tampan berdiri di kepala mayat. Duk tunggu mayat. Jadi kalaulah katakanlah mayat tu petani dia meninggal, pagi esok baru dikebumikan, maka lelaki yang tampan itu berada di kepala mayat sampai keesokan pagi. Jadi kadang-kadangnya kita dengar juga cerita, kan? Allah Ta'ala beri gambaran kepada keluarga si mati. Pada waktu dia terbangun tengah malam, dia tengok orang comel duduk di kepala mayat. Takut dia, lari tinggal mayat tu seorang. Dia lupa bahawa lelaki yang tampan itu siapa dia sebenarnya. Ingat baik-baik. Nanti sebentar lagi saya akan cerita lelaki yang tampan itu siapa dia. Hantu ke siapa dia? Bagi kita kata hantu lah. Tak. Kita dengar elok-elok. Orang yang baik ini sudah tentu Allah Ta'ala datangkan seorang yang comel, seorang yang lawa, handsome, akan menemani si mati itu. Walaupun kita anak beranak, barangkali tak mampu kita nak teman dia, kan? Sakat hidup dalam dunia ni bolehlah. Bila dia bawa masuk ke dalam kubur, pendek kata kita akan cabut balik juga. Tapi laki itu dia akan sanggup menemani si mati ini sampaikan si mati itu dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam syurga. Baik. Kemudian apabila mayat ini diusung, apabila mayat ini mula dikafankan, apabila mayat ini dibalut, maka saat itu lelaki yang comel tadi mula berdiri di antara dada mayat dengan kain kafan mayat. Mana dekat lagi? Duduk di bahagian dada mayat. Ya Allah Rabbi. Pada waktu itu ibarat kata sebelah ti'imah. Ti'imah nak mayat-mayat, dia duduk di bahagian kepala dia, kan? Jadi kawan duduk dekat dada dia, dekat dengan mayat. Duduk, perhati, tengok, molek dia, kan? Sampailah peringkat mayat ini diusung ke kubur. Kemudian dibawa masuk dalam kubur. Mana orang yang hadir itu mula meninggalkan kubur, maka mayat itu berada bersama, lelaki yang tampan itu bersama dengan mayat itu. Di dalam kubur juga. Laki yang comel ini berada dalam kubur juga. Jadi dikala itulah datangnya dua malaikat muka nakir. Malaikat muka nakir ni mari-mari tengok, ya Allah Rabbi. Ada pula dah orang ni duduk teman dia. Allah susahnya aku nak tanya. Jadi malaikat muka nakir ni cuba sedaya upaya untuk memastikan lelaki itu keluar jauh-jauh meninggalkan si mayat ini. Untuk membolehkan muka nakir itu bertanya. Jadi lelaki itu kata, wahai muka nakir, aku ni merupakan sahabat dia. Aku ni merupakan teman dia. Walau bagaimanapun aku tidak akan tinggal dia. Sehinggalah orang ni akan dimasukkan ke dalam syurga. Aku tidak akan tinggal dia walaupun sekelip mata. Aku tetap menemani dia. Jadi soalmu nak tanya apa-apa kepada dia, tanyalah. Sebab itu urusan kamu. Kamu Allah Ta'ala perintahkan untuk kamu jalankan tugas kamu.
jalan kalah, tak jadi masalah. Maka lelaki yang comel itu berkata kepada si mati. Dia kata, wahai mamat, katakanlah mamat yang mati dekat. Dia kata, wahai mamat, mu jangan risau. Mu jangan risau, aku ni, mu kenal ke aku ni siapa? Jadi si mati kata, aku tak kenal lah sebab orang yang secomel ini tidak ada seorang pun di kalangan kawan aku. Ustaz Ya pun tidak secomel ini. Ustaz Fikri pun tidak secomel ini. Orang lain pun tidak ada secomel ini. Lalu lelaki itu kata, ya, betul. Di kalangan rakan-rakan kamu dalam dunia, tidak ada pun secomel aku. Tapi akulah yang selalu dilazimi oleh kamu pada setiap masa dan ketika. Iaitu Quran yang selalu kamu baca. Yang kamu walaupun malah macam mana sekalipun, kamu ambil juga Quran baca. Satu ayat, dua ayat, kadang-kadang satu pipi, kadang dua pipi, kadang-kadang satu juzuk, kadang-kadang 3 juzuk. Kalau bulan Ramadan, kamu baca banyak juzuk. Kadang-kadang sepanjang bulan Ramadan, kamu dapat khatam sampai 6 kali khatam. Akulah. Mana Quran yang kamu baca tu aku. Sekarang ni oleh kerana dulu kamu selalu membaca aku, maka sekarang aku merelakan diri aku untuk menemani kamu sehingga kamu dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam syurga. Baik seronoknya bila kita mendengar rakan-rakanku, murid-muridku yang ku kasihi. Maknanya semua pahala-pahala yang lain tak ada. Pahala-pahala yang lain tidak ada yang sanggup menemani kita. Kecuali satu pahala saja yang sanggup menemani kita, ialah pahala membaca Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan, wa Quran al-fajri. Dan Al-Quran yang dibaca sebelum daripada subuh itu, kana masyhuda, dia akan menjadi saksi kepada kamu. Dia akan menjadi peneman kepada kamu. Dia akan menjadi pembela kepada kamu. Oleh yang demikian, ayuh murid-muridku yang ku kasih sekalian, mulai malam ini, hendaklah kita jangan jemu-jemu daripada membaca Quran. Kerana Quran itu sahabat kita. Quran itu adalah kawan kita. Quran itu adalah seolah-olah isteri kita. Quran itu seolah-olah suami kita. Quran itu seolah-olah anak kita. Quran itu seolah-olah sahabat kita. Maka berkawanlah kita pada malam ini dengan Quran. Bersahabatlah kita pada malam ini dengan Al-Quran. Jadikan Quran ini sebagai bacaan kita. Jadikan ia sebagai rakan yang tidak akan berpisah dengan kita selama-lamanya. Oleh itu, rakan-rakanku yang ku kasih sekalian, sekadar itu dulu yang dapat saya perkatakan pada malam ini untuk ingatan dan renungan kita bersama. Orang yang mati itu nak buat lagu mana? Mati gila dia. Kita yang masih lagi diberi ruang dan peluang oleh Allah Ta'ala untuk hidup, maka seharusnya kita mengambil ruang-ruang untuk memperoleh ilmu, supaya dengan ilmu yang kita perolehi, kita cuba beramal. Mudah-mudahan saki-baki kekurangan amal ibadah dapat kita tambahkan, dapat kita perbanyakkan. Akhirnya kita menjadi ahli syurga dan kita akan diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala sepanjang masa. Sewaktu kita hidup dalam dunia lagi, Allah Ta'ala pimpin dan bimbing kita. Apatah lagi di saat kita berada di alam barzah, dan saat kita berada di pada mahsyar, dan saat kita dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam syurga. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.